Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-hayyul qayyum allazi la yamut. Wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam kuliah tafsir. Jadi alhamdulillah kita sampai pada ayat ayat ke-26 daripada surah Tabarak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Jadi ini ayat yang ke-26. Maksudnya Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bahawasanya al-ilmu, pengetahuan, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama, dan bahawasanya ana, daku, nadhirun, pemberi amaran, mubinun, yang menyatakan, menerangkan. Tadi pertama sekali kita bincangkan tentang hubungan antara ayat ke-26 ni dengan ayat yang sebelumnya. Dari Imam Tabari radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, iaitu orang-orang kafir yang tidak sabar-sabar menunggu azab ataupun meminta azab disegerakan. Dan mereka yang bertanya, bilakah kiamat tadi nak berlaku? Jadi apabila orang kafir bertanya, maksudnya mengolok-olokkan atau mempermain-mainkan ugutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, kalau betul dakwaan kamu, kalau betul ajaran kamu tadi, maka bilakah Allah Ta'ala nak mendatangkan azab? Atau bilakah kiamat tadi akan berlaku? Maka sekiranya mereka tadi berkata sedemikian, maka jawablah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ilmu sa'ati wa mata taqumul qiyamatu 'indallah. Bahwasanya ilmu tentang kiamat dan bilakah berlakunya hari kiamat, ilmu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada siapa pun orang lain yang mengetahuinya. Dan daku ialah utusan semata-mata, daku menerangkan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Dan aku tidaklah, maksudnya Imam Tawari berkata, tidaklah daku melainkan pemberi amaran ke atas azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan kerana kamu mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hubungan, maksudnya ayat ke-26 ni ialah jawapan kepada kekufuran ataupun kepada persoalan yang dinyatakan pada ayat yang sebelumnya. Tadi dinyatakan, maksud dalam Allah mengajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bukan ke semua persoalan yang ditanya oleh orang kafir ataupun orang yang tidak percayakan Tuhan perlu kita jawab. Bahkan kita kata perkara tersebut diserahkan kepada pencipta alam semesta. Tugasan ataupun kewajipan kepada kamu sebagai manusia ialah mempercayai. Sekiranya kamu tidak mempercayai, bukan kewajipan kepadaku untuk menjawab segala persoalan kamu. Jadi soalan seterusnya yang boleh kita bincangkan daripada ayat 26 ni ialah Allah Ta'ala menyebut lafaz al-ilmu 'indallah. Maksudnya ketahuilah bahawa sesungguhnya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cuba bincangkan sedikit tentang lafaz al-ilmu ni supaya kita dapat menilai lah diri kita sendiri. Jadi sekiranya kita rujuk dalam kitab-kitab yang ulama tulis yang membincangkan tentang apakah ilmu tadi, maka ilmu dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama sekali ialah pengenalan
sesuatu perkara yang diistilahkan sebagai tasawur. Maksudnya kita ada kalimat seperti insan ataupun manusia. Maka apakah definisi kepada manusia tersebut? Sekiranya kita mengenal, apabila seseorang berkata kepada kita manusia dan kita faham makna manusia tersebut, maka itulah yang dipanggil sebagai ilmu. Cuma terpulang kepada kita lah, sekiranya kita ada ilmu yang sempurna, kita boleh mendefinisikan insan tadi. Tapi sekiranya kita tak ada ilmu yang sempurna, maka semata-mata kita mengetahui insan ialah makhluk sebegini rupanya, maka itulah dipanggil sebagai ilmu. Jadi ilmu di bahagian pertama ialah at-tasawwur, maksud pengenalan semata-mata kepada sesuatu benda. Jadi ilmu yang di peringkat pertama inilah yang amat penting, kerana kita setiap hari menyebut lafaz Allah, kan? Jadi adakah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, dan kita menyebut lafaz al-Islam, dan kita menyebut lafaz al-Iman, dan kita menyebut lafaz al-Ihsan. Jadi semata-mata mengetahui pentarifan Islam, iman, ihsan, taqwa, redha, syukur, tawakal, semata-mata mengetahui definisi itu dipanggil sebagai at-tasawur, bahagian pertama daripada ilmu. Dan bahagian kedua daripada ilmu diistilahkan sebagai at-tasdiq. Tasdiq ni maksudnya kita gabungkan. Setelah kita mengetahui perkara ini ialah insan, manusia, maka kita gabungkan dengan maklumat kedua. Seperti kita kata, al-insanu yatanaffasu, manusia bernafas. Jadi kita ada dua maklumat. Pertama, maklumat tentang manusia. Kedua, maklumat tentang bernafas. Jadi kita gabungkan dua maklumat tersebut, maka itu diistilahkan sebagai at-tasdiq. Maksudnya kita tahu matahari, kita mengenal matahari, kita tahu definisi matahari, kemudian kita buat ayat, matahari mengeluarkan cahaya. Jadi ayat yang sempurna dari itu diistilahkan sebagai at-tasdiq. Jadi itulah dua sudut ilmu. Maksudnya sekiranya kita mempunyai pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata mengenal, itu dipanggil sebagai ma'rifah. Tapi bila kita boleh menghukumkan Allah Subhanahu Wa Taala qadirun, Allah Subhanahu Wa Taala ahadun, maka itu diistilahkan sebagai tasdiq ataupun diistilahkan sebagai hakikat. Itu perbezaanlah antara dua sudut tadi. Maka kita dituntut di dunia ni untuk mencari ilmu. Pertama sekali, pengenalan. Apakah lafaz Allah yang kita sebut tadi? Apakah makna akbar yang kita sebut? Apakah makna subhana yang kita sebut? Kenapa bila kita sandarkan kepada Allah, maka kita mesti mengetahui hubungan dua kalimat tadi. Sekiranya kita mengetahui, barulah diistilahkan sebagai orang tadi, orang yang berilmu. Dan itulah definisi ilmu sebagaimana nyatakan oleh ulama, dan cara untuk kita menyusun definisi dan cara untuk kita menyusun fakta, itulah yang ditulis di dalam ilmu mantik. Maksudnya ilmu mantik yang ditulis oleh ulama Islam bertujuan untuk mengajarkan kepada kita bagaimanakah nak menyusun ilmu di dalam diri kita, sama ada daripada sudut definisi ataupun daripada sudut fakta. Dari itu pertama sekali makna al-ilmu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, innamal ilmu indallah, bahawa sesungguhnya ilmu tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bincang apakah faedah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa ilmu tersebut berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata ilmu kan berada di sisi Zaid, maksudnya ilmu berada pada Zaid. Jadi difahami daripada itu, sekiranya kamu nakkan ilmu tersebut, kamu kena pergi berdekatan dengan Zaid. Jadi siapa yang menjauhkan diri daripada Zaid, kan, siapa yang tidak mempedulikan Zaid, siapa yang mengingkari Zaid, maka dia tadi tidak akan mendapat ilmu tersebut. Jadi sama juga apabila Allah kata kepada kita, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tuntutan kepada kita tadi? Tuntutan kepada kita, setelah kita mengetahui ilmu di sisi Allah, maka kita mestilah mendekatkan diri. Tuntutan kita ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan kita bincangkan di ujung dia lah. Itu faedah menyebut lafaz indallah. Maksudnya difahami daripada situ manusia yang jauh, manusia yang terhijab, kan, manusia yang tidak berusaha mendekatkan diri, maka dia tadi dihalang daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahagian pertama daripada ayat, percintaan tentang ilmu. Maksudnya ilmu yang sebenar, ilmu yang tepat, kan, ilmu yang sempurna,
yang diistilahkan sebagai makrifat dan hakikat, ilmu tersebut berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah menyatakan tentang ilmu, Allah Ta'ala berkata, wa innama ana nazirun mubin, bahawa sesungguhnya daku, macam Nabi Muhammad SAW, ialah nazirun. Dari nazirun maknanya mukhawif, maksudnya orang yang menakutkan, orang yang memberikan amaran, kan, orang yang menggerunkan. Wa mu'alimun lakum, dan orang yang mengajarkan ataupun memberitahu kepada kamu. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan lafaz mubinun. Jadi lafaz mubin ni ada beberapa terjemahan lah. Maksudnya antara ni ialah mukhawifun bilughatin ta'rifunaha. Jadi ini satu keterangan daripada Imam Samarqandi. Maksudnya di setiap kawasan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nazir. Jadi nazir ni dia ialah pemberi amaran, dia ialah pengajar, tapi di syarat ni dia mesti mubinun. Dia mesti boleh menjelaskan sesuatu perkara dengan nyata. Dia mesti boleh menjelaskan perkara amaran Allah Ta'ala tadi dengan nyata, jelas, difahami oleh orang yang didakwahnya. Jadi Imam Samarqandi berkata, yang dimaksudkan dengan mubin tadi ialah bilughatin ta'rifunaha. Maksudnya dengan satu bahasa yang kamu memahaminya. Jadi kita fahami daripada situ, setiap Rasul diutuskan kepada kaumnya dengan bahasa kaum tersebut. Dan begitu juga pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Kan mereka bertebaran di seluruh dunia. Mereka tadi berhijrah ke seluruh dunia. Dan mereka akan bercakap dengan bahasa tempatan, dengan bahasa kaum tersebut. Dan itu sajalah cara, kan, untuk membolehkan kaum tadi memahami amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada makna mubin. Maksudnya setiap Rasul tadi ataupun setiap khalifah-khalifah Rasul bercakap dengan bahasa yang difahami oleh kaumnya. Jadi tak semestinya mereka perlu bercakap dengan bahasa Arab, kan? Maksudnya mereka akan bercakap dengan apa saja bahasa sekalipun mengikut kepada kaum yang mereka dakwah. Kemudian kita bincangkan apakah hubungan. Maksudnya setelah kita bincang dua ayat tadi, maksudnya di peringkat awal Allah kata ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua Allah kata Nabi Muhammad ialah pemberi amaran dengan jelas. Jadi cuba kita bincangkan apakah hubungan antara penceritaan tentang ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penceritaan tentang Nabi Muhammad ialah pemberi amaran. Jadi apakah hubungan antara ilmu di sisi Allah dengan hubungan Nabi tadi ialah pemberi amaran? Jadi dinyatakan dalam tafsir bahawa al-inzar sababul ilmi. Maksudnya Nabi SAW mengugut kita, memberi amaran kepada kita, mengancam kita sekiranya kamu tidak beriman, kamu tidak membersihkan diri. Jadi ancaman, ugutan, amaran daripada Nabi Muhammad SAW ialah sababul ilmi, sebab untuk kita tadi mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapakah sedemikian? Jadi maksudnya Nabi SAW sekiranya dia memberi amaran kepada kita, dia akan kata kepada kita, wahai manusia, janganlah kamu tadi bersifat dengan sifat binatang. Maksudnya nafsu amarah tadi, dia bersifat dengan sifat binatang seperti marah, seperti sombong, seperti degil, apa lagi, seperti sukakan kemasyhuran, sukakan kemegahan, sukakan pujian. Jadi semua Nabi-Nabi dan Rasul, dia akan memberi amaran kepada kita, wahai sipulan-sipulan, maksudnya hendaklah kamu tadi membersihkan diri kamu daripada sifat binatang. Jadi itu dia panggil amaran. Sekiranya kamu kekal dalam sifat binatang tadi, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pula kaitan sifat kebinatang tadi dengan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi dia kata li annal awsafal hayawaniyata la taqbalu ta'allum. Kerana siapa saja manusia yang masih kekal dengan sifat binatang, maksudnya dia tak berusaha membersihkan dirinya, tak berusaha mentazkiyahkan dirinya, maka orang tersebut dia tidak boleh menerima pengajaran. Maksudnya sekiranya kita syarahkan kepada dia pun dia tak boleh faham. Sekiranya kita katakan kepada dia ini Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala, 30 juzuk yang ada ni, hendaklah kita mempelajari ni, dia tak akan peduli. Dia lebih suka kepada syahwat dunia, dia lebih suka kepada makanan, dia lebih suka kepada pakaian, dia lebih suka kepada tempat tinggal, kenderaan. Quran yang datang daripada Allah ni dia tak akan pedulikan, kerana sifat binatang tadi masih belum dihilangkan daripada dirinya. Jadi itulah yang dibincangkan sekarang. Setelah Allah memberitahu ilmu di sisiku, maka aku mengutus pemberi amaran. Jadi apakah faedah pemberi amaran tadi? Faedah ni ialah amaran tadilah yang akan menyebabkan seseorang menerima ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat tersebut.
Jadi sebagai penutupnya, apakah yang dituntut daripada kita? Maksudnya setelah kita mengetahui ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah kita mengetahui ada pemberi amaran, ada orang yang menegur, ada orang yang menasihatkan, maka sebagai kesimpulannya kita dapat himpunkan 3 perkara lah. Pertama sekali ialah al-has ala talabil ilmi minallah. Maksudnya tuntutan ataupun gesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tadi menuntut ilmu. Jadi Sayyidina Umar Ibn Khattab ni pertama sekali kesimpulan daripada ayat ni ialah tuntutan kita menuntut ilmu. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ta'allamul ilma, hendaklah kamu mempelajari ilmu, wa'allimuhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Jadi ini 2 kerja yang berat. Pertama, belajar tu sendiri kan tidak disukai oleh nafsu. Nafsu ni dia suka dalam kejahilan, kan dia suka dia buat benda-benda yang tak berfaedah. Dan setelah seseorang tadi belajar, dia ada tanggungjawab yang kedua pula, wa'allimuhun nas, hendak kamu mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Wa ta'allamul lahul waqara was sakinah. Ini tuntutan ketiga pula. Setelah kita tadi dituntut untuk mengajar manusia, maka kita dituntut untuk mendapatkan al-waqar, maksudnya ketenangan diri, wasakinah, dan ketenangan tadi. Maksudnya setelah kita tadi dituntut untuk mengajar, kita mesti berusaha agar dikurniakan dengan nafsu mutmainnah. Itu dimaksudkan dengan waqar. Maksudnya mutmainnah tu maksudnya nafsu yang tidak bergoncang, yang tidak marah, maksudnya tidak gundah gulana, tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Jadi setelah kita menuntut ilmu, dan setelah kita diwajibkan untuk mengajar, maka kita diwajibkan untuk membersihkan nafsu. Jadi tanda seseorang tadi dikurniakan dengan waqar dan sakinah, maka Sayyidina Umar berkata, wa tawada'u liman ta'allamtum minhu wa liman 'allamtumuh, dan hendaklah kamu tadi merendah diri kepada orang yang kamu belajar daripada mereka, maksudnya guru-guru, dan juga hendaklah kamu merendah diri kepada murid-murid kamu sendiri. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu khairun minal mal. Sesungguhnya ilmu tersebut lebih baik daripada harta. Kan al-ilmu yahrusuka, sesungguhnya ilmu tadi memelihara kamu. Wa anta tahrusul mal, padahal kamu yang sibuk memelihara harta. Wal ilmu hakimun, ilmu tadi dia yang menghukumkan halal, haram, bersih seumpamanya. Wal malu mahkumun alaihi, adapun harta tadi dia dihukumkan ke atasnya. Harta ni sah, kan akad ni sah seumpamanya. Wal ma tanqusuhu nafaqatu, dan harta tadi akan berkurangan sekiranya seseorang tadi menginfakkan. Wal ilmu yazku bil infaq, adapun ilmu tadi dia akan bertambah apabila kita tadi mengajarkan kepada manusia. Dan Sayyidina Ali berkata, al alimu afdalu, sesungguhnya orang yang berilmu lebih afdal daripada orang yang berpuasa, kan orang yang bangun pada waktu malam, orang yang berjihad, kan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang alim tadi dia akan menjaga satu ruang di dalam agama Islam yang tidak boleh dipelihara oleh mana-mana manusia sekalipun. Dan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, hendaklah kamu keluar pada waktu pagi dalam keadaan kamu tadi orang yang berilmu, ataupun kamu keluarlah dengan niat untuk mempelajari ilmu. Dan dia kata, janganlah kamu tadi menjadi orang yang ketiga. Maksudnya janganlah kamu tadi tak belajar, kan, ataupun sekiranya tidak menjadi orang yang alim, tidak berniat untuk menuntut ilmu, fatahlik nasa kamu ialah manusia yang binasa. Dan Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu tadi mempelajari ilmu. Sesungguhnya mempelajari ilmu tersebut ialah sebab untuk mendatangkan kegerunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa talabuhu ibadatun, dan kita menuntut ilmu tu, maksudnya kita membaca, kita cuba memahamkan, kita menghafal, itu ialah satu ibadat. Wa mudarasatuhu tasbih, dan kita tadi berbincang bersama sahabat-sahabat kita, itu diistilahkan sebagai tasbih, menyucikan Allah. Wal bahthu anhu jihad, dan kita mencari sesuatu masalah, sesuatu hukum, itulah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan kita mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang tak mengetahui, maka itu pengajaran itu sendiri ialah sedekah. Maksudnya tak semestinya kita nak bersedekah dengan harta, pakaian, tetapi ilmu itu sendiri ialah satu sedekah. Wa bazruhu li ahlihi qurbatun, dan kita memberikan ilmu kepada orang yang layak. Kan, maksudnya ada orang yang layak diberikan dengan ilmu dan ada orang tak layak. Maka itulah salah satu benda yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sampai habis perkataan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi sebagai kesimpulannya ialah ilmu
yang dituntut untuk kita tadi cari dibahagikan kepada dua. Pertama dipanggil sebagai ilmun kasbiyun, ilmu yang dicapai dengan usaha. Seperti kita belajar fiqh, seperti kita belajar sifat 20, kan, seperti kita belajar ilmu tasawuf, kan, ada adab amalan dan seumpamanya. Jadi ilmu kasbi ni dipelajari di peringkat awal lil amal, untuk kita tadi mengamalkannya. Maka itulah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu di peringkat awal apabila kita baligh, menuntut ilmu tu dihukumkan faridatun, ialah kefarduan. Kerana sekiranya kita tak mempelajari semayang, macam manakah kita nak menunaikan semayang? Kan, sekiranya kita tak mempelajari sifat 20, maka apakah i'tiqad yang akan kita pegang pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan sekiranya kita tak mempelajari amalan berzikir dan seumpamanya, maka bagaimanakah kita nak membersihkan hati tersebut? Jadi itu ialah ilmu di peringkat pertama yang wajib. Dan ilmu kedua ialah ilmun wahbiyun, ilmu yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wattaqullah, hendaklah kamu tadi bertakwa. Itulah dipanggil beramal tadi. Setelah kita belajar, setelah kita berusaha memahami, kita mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itulah dipanggil sebagai bertakwa. Maksud kita menjauhi perkara yang haram. Maksud kita mengamalkan benda yang wajib. Jadi setelah kita mengamalkan ilmu fardu ain yang awal tadi, maka Allah berkata, wa yu'allimukumullah, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan mengajarkan kepada kamu. Itu diistilahkan sebagai ilmun wahbiyun, ilmu yang dihadiahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ibnu Ajibah berkata, ammal ulumu wal ma'arif, adapun ilmu-ilmu wal ma'arif dan pengenalan-pengenalan, maksudnya ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, fa innama hiya samarat tasfiyati wa tathhir, dia ialah hasil daripada seseorang tadi membersihkan hati dan menyucikan hatinya. Fa idza tatahharatil asrar, apabila batin manusia ini suci, muliat bil ulumi wal ma'arifi wal anwar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhkan di dalamnya dengan ilmu dan dengan pengetahuan dan dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah mudahnya daripada satu sudut agama Islam tadi. Kerana fardu ain yang perlu kita pelajari tadi tak banyak. Kan, sifat 20, kan, perkara fardu yang perlu kita buat, semayang, puasa, haji, sebagainya. Dan amalan di dalam ilmu tasawuf. Kemudian kita perlu mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan ilmu di dalam hati manusia. Jadi ilmu tadi Allah nak bagi kepada semua manusia. Ilmu Allah Ta'ala ni, ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tadi tu, ilmu tu bukan khusus kepada pelajar agama sahaja. Kan, ilmu tadi bukan khusus kepada orang yang memahami bahasa Arab saja. Bahkan ilmu tadi terbuka kepada semua manusia. Cuma persoalannya, siapakah yang nak beramal? Siapakah yang nak bertakwa tadi? Siapakah yang nak mengamalkan fardu ain tadi agar dikurniakan dengan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dari itu pertama, kesimpulan daripada ayat tadi. Maksud apabila Allah Ta'ala menyebut al-ilmu di awal ayat, maka hendaklah kita mengetahui bahawa tuntutan ke atas diri kita ialah menuntut ilmu. Kemudian kesimpulan kedua yang boleh kita dapat daripada lafaz nazir tadi, ialah kepentingan seseorang tadi mempunyai guru dalam dia tadi mempelajari ilmu agama. Jadi Imam Syafi'i dan setengah ulama mengatakan muridnya itu Imam Haramain, dia menghimpunkan syarat-syarat untuk belajar tadi. Jadi setelah kita tahu tuntutan kita ialah ilmu, dan hendaklah kita tadi pergi mempelajari ilmu agama, maka persoalannya apakah syarat untuk kita tadi belajar ilmu agama? Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia menghimpunkan syarat-syarat untuk mempelajari ini. Maka Imam Syafi'i berkata, wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Aku akan menerangkan kepada kamu dengan keterangan yang jelas. Pertama sekali ialah zakain wa hirsin. Zakat tu maksudnya seseorang tadi mempunyai akal yang sempurna. Maksudnya bukan gila, sakit dan seumpamanya. Wa hirsin, dan dia tadi mempunyai minat yang amat kuat. Wa ijtihadin, dan bersungguh-sungguh. Wa bulghatin, dan kemampuan. Kemudian syarat kelima, nyatakan oleh Imam Syafi'i, wa irsyadi ustazin. Mestilah ada guru yang membimbing. Wa tuli zamanin, dan masa yang panjang dalam menuntut ilmu tersebut. Daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, antara tanda seseorang tadi dah mula memahami ilmu agama ialah dia tadi keluar, masuk, berjalan, dia makan bersama-sama dengan ahli ilmu. Situ tanda kita memahami bahawa ilmu dia tidak boleh dipelajari
tanpa ahli ilmu. Maksud kita baca buku di rumah, yang kita tengok di internet bersendirian, kita baca dalam website dan seumpamanya, tanpa kita merujuk kepada ahli ilmu, maka itu menunjukkan orang tadi sebenarnya tak faham. Jadi Sayyidina Abu Darda berkata, sekiranya orang tadi memahami agama, maka dia akan bersama-sama dengan ahli ilmu. Dan Imam Malik bin Anas, dia menceritakan tentang, di awal, dia tadi nak mempelajari ilmu agama, ibu dia berkata kepada dia, wahai anakku, pergilah belajar. Pergilah ke mana saja kamu nak belajar. Kemudian ibunya berkata, izhab ila Rabi'ah. Pergilah kepada seorang syekh yang bernama Rabi'ah. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Dan kamu mengambil adab daripadanya sebelum kamu mengambil ilmu daripadanya. Jadi bayangkan, ini kefahaman ibu kepada Imam Malik bin Anas. Ibunya memahami bahawa ilmu kamu jangan pergi hafal seorang-seorang, kan ilmu tadi kamu takkan dapat melainkan dengan guru. Jadi sebab tu ibu dia kata, ambil adab daripada guru tersebut sebelum kamu ambil ilmunya. Imam Yahya At-Tamimi berkata, aku duduk di sisi Imam Malik ibn Anas setelah aku sempurna meriwayatkan hadis daripadanya. Maksud Imam Malik bin Anas, dia mengajar hadis. Maksudnya dalam majlis hadis tadi, apabila dia ajar hadis, maka anak murid akan tulis. Jadi anak murid tadi yang bernama Yahya tadi, dia dah tulis, dia dah belajar hadis selama setahun, setengah bulan atau seumpamanya. Dia kata, setelah aku sempurna mengambil periwayatan, contohnya kitab Muwatta daripada Imam Malik tadi, dia kata, aku duduk sanatan ata'allamu hayatahu wa syama'ilahum. Setelah aku habis belajar hadis, aku duduk dengan Imam Malik selama setahun untuk aku mempelajari adab-adab daripadanya. Jadi itu perkara yang kita kena faham. Maksudnya, tidak boleh seseorang tadi mendapat ataupun dikurniakan dengan adab tanpa duduk bersama-sama dengan guru. Jadi Imam Yahya sendiri berkata, setelah aku meriwayatkan hadis, aku mempelajari adab daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan Syekh Hasan Hito, salah seorang ulama Syria, berkata, dia satu ketika dia merujuk kepada gurunya tentang beberapa persoalan yang dia baca daripada buku, kemudian dia tadi tak faham. Dan apabila dia rujuk kepada syekhnya berkata, ya bunai, wahai anakku, dia kata, ma akhza ahadunil ilma minal kitab duna muallimin illa dhalla. Ini guru dia berkata kepada dia semasa dia tadi pergi belajar di Mesir. Dia kata, wahai anakku, dia kata, tiada seseorang pun yang mengambil ilmu semata-mata daripada kitab tanpa guru yang mengajarkan, tanpa guru yang membimbing, illa dhalla, melainkan orang tersebut akan tersesat jalannya. Fala budda minal muallim. Maka guru dia kata, mesti ada orang yang mengajarkan, orang yang memberitahu perkara-perkara yang rumit, dan orang yang menjelaskan, memperincikan, menerangkan makna istilah dan seumpamanya. Dari Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, dia menyatakan dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah, dia berkata, wa man lam yasluk ala jadi syaikhin, siapa yang tidak beribadat. Maksudnya kita ada dua masalah. Pertama sekali, belajar kan ilmu zahir dengan bimbingan guru, dan kedua ialah kita tadi belajar ilmu batin ataupun beribadat di bawah bimbingan syekh. Jadi Imam Abdul Wahab Sya'rani berkata, siapa yang beribadat tanpa bimbingan mana-mana guru, fahuwa mu'arradun lil wuqu'i fil khiyanah, maka dia tadi, atau mu'arridun, dia tadi mendedahkan diri untuk terjatuh ke dalam khianat ataupun terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, li'adamil himayati lahu minallah ala yadi syaikhin, kerana tiada peliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui guru tadi. Jadi sekarang ni kita maklum, sekiranya kita sembahyang tu ialah satu ibadat. Tapi persoalannya, dalam sembahyang dia ada larangan. Apakah larangan di dalam sembahyang? Larangannya ialah tidak khusyuk. Maksudnya kita sembahyang, tapi pemikiran kita ingat di luar. Kan, pemikiran kita ingat di rumah, di tempat kerja, kawan-kawan, saudara mara, kan, anak bini dan seumpamanya. Jadi itu perkara yang dilarang di dalam sembahyang. Jadi persoalannya, siapa yang akan menegur kita? Kan, siapa yang akan menghalang kita daripada kekal di dalam larangan di dalam solat? Sebab larangan di dalam solat tadi, sekiranya seseorang tadi terus sembahyang dalam keadaan tidak khusyuk, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menarik azab lebih daripada dia tadi meminta rahmat daripada Allah. Jadi akhir sekali Imam Abdul Wahab Sya'rani berkata, fa inna man la syaikha lahu, sesungguhnya siapa yang tiada guru bagi orang tersebut, fa syaikhuhu syaitan, maka guru yang sebenarnya ialah syaitan. Itu perkara kedua, kesimpulan daripada ayat. Dan perkara ketiga sekali,
yang kita boleh faham daripada lafaz indallah tadi ialah al-qurbu minallah sababul futuhatil ilmiyati al-ukhrawiyati wad dunyawiyah. Ini kesimpulan ketiga lah. Maksudnya setelah kita tahu Allah kata ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tadi mestilah mempunyai orang yang menegur, membimbing. Jadi tujuannya ataupun arahan kepada kita ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud sekarang ni kalau kita tengok orang, sekiranya dia nak bagi tahu sesuatu rahsia kepada orang, dia akan panggil orang tu dekat kepada diri, duduk sebelahnya, kemudian dia akan bisikkan kepada telinganya. Jadi sekiranya orang tadi jauh, dia tak boleh bagi tahu pun, maksud dia tak boleh nak jerit daripada jauh kan. Jadi dia akan panggil orang tu sedekatnya mungkin, baru dia tadi boleh menyampaikan ilmu. Jadi begitulah juga Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang Allah Taala bukakan kepada orang awam, dan ada ilmu yang Allah Taala khususkan kepada orang pertengahan, dan ada ilmu-ilmu rahsia dan yang Allah Taala nak bagi juga kepada kita. Tapi sekiranya kita jauh, jadi Allah Taala tak akan sampaikan. Jadi untuk kita dikurniakan dengan ilmu yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya, macam manakah cara nak mendekatkan diri tadi? Maksudnya setelah kita tahu, kita kena ada tujuan kita ialah ilmu, dan kita mesti ada orang yang membimbing kita. Jadi apakah kerja yang dituntut ke atas kita agar kita tadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dinyatakan dalam Sahih Bukhari yang Nabi Muhammad SAW bersabda daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtu 'alaihi." Jadi ini jawapan dia. Maksud kita tanya macam mana saya nak dekatkan diri ni kan, maksudnya saya dah ada guru kan, saya dah berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, saya nak mendapatkan ilmu. Jadi apakah kerja yang perlu kita buat? Maka Nabi SAW sendiri menjawab kan, daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, tidak boleh mendekatkan seseorang hamba kepadaku melainkan dengan menunaikan perkara-perkara yang telah aku fardukan ke atasnya. Jadi itulah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang cara mendekatkan diri. Jadi timbullah persoalan terakhir tadi, apakah perkara fardu tadi? Perkara fardu yang wajib ke atas diri kita, yang mesti kita buat sehari-harian, barulah kita boleh mendekatkan diri kepada Allah. Maka perkara fardu tu Allah Ta'ala sendiri yang beritahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang dirinya menjadi bersih. Jadi diri yang menjadi bersih ni, tazakka tu disyarahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ialah orang yang membaca la ilaha illallah di lidahnya. Maksudnya kita maklum, ungkapan yang paling agung yang boleh diucapkan oleh lidah manusia adalah lafaz la ilaha illallah kan, la ilaha illallah, atau kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi ungkapan-ungkapan tersebut akan membersihkan seseorang. Tanda seseorang tadi bersih, wa dzakara isma rabbih, maka hatinya akan hidup berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazakka tadi, kalau kita merujuk kepada kalam Ibnu Abbas, dia merujuk kepada ibadat lidah. Lidah kita sentiasa menyebut lafaz la ilaha illallah. Dan kefarduan juga ke atas diri kita ialah menghidupkan hati. Dengan Allah Ta'ala berfirman, wa dzakara isma rabbih. Dan setelah adanya ibadat di lidah, seperti lafaz la ilaha illallah, seperti membaca Fatihah, seperti bertasbih, dan apabila hati tadi dah hidup, mengingati Allah Subhanahu wa taala, bila kita gabungkan dua-dua ni, ibadat lidah dan kita gabungkan dengan hati tadi, maka barulah seseorang tadi fasalla, maka dia sebenar-benarnya semayang. Jadi itulah kefarduan yang wajib ke atas diri kita. Maksudnya sekiranya kita sempurnakan ketiga-tiga kefarduan ni, ibadat di lidah, yang digabungkan dengan ibadat hati, maka kita sebenarnya semayang. Dan apabila kita semayang dengan menggabungkan ibadat lidah dan hati, maka kita sebenarnya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang melintas kan daripada satu tingkatan nafsu, daripada sifat-sifat binatang, kita tinggalkan sedikit demi sedikit, dan kita mula berakhlak dengan sifat manusia. Semakin sempurna kemanusiaan seseorang, maka semakin sempurnalah dia tadi dikurniakan dengan ilmu daripada Allah. Kerana ilmu tak boleh diberi kepada orang yang bersifat dengan sifat binatang. Allah nak beri ilmu tersebut kepada manusia. Kan manusia yang sebenar-benar adalah manusia yang akan diberikan dengan ilmu. Cuma kita kena menunaikan tuntutan fardu tadi, iaitu tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi itu tiga perkara lah yang boleh kita ambil kesimpulan daripada ayat
ke-26 yang sedang kita baca ni, pertamanya tuntutan untuk kita tadi menuntut ilmu, dan yang kedua adalah menuntut ilmu daripada guru, dan yang ketiga adalah menyempurnakan ibadat yang fardu untuk kita tadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah beri kefahaman kepada kita, dan moga-moga kita tadi dikurniakan dengan ilmu, amalan dan ilmu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.